A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, sekali puji bagi Allah, kita bersama-sama pada hari ini dengan segala nikmat yang Allah bagi kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat kesihatan dan masa lapang, dan nikmat segala deria-deria yang Allah masih bagi kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama dalam sebuah majlis ilmu pada hari ini. Walaupun ada sedikit cabaran kan, biasalah kita kata hidup kita tu tidak sentiasa mulus. Baik, insyaAllah kita sambung buku kita Rahsia Wanita Syurga. Hari tu kita habis sebenarnya bab yang keempat kan, auratku marwahku, tapi ada sikit je dekat muka surat 107. Itu dia punya penutup kan, 107. Masih bab 4 juga, cuma satu muka tu je. Muka surat 107, peringatan agar tidak terleka. Sebab ada isu dalam bab aurat kan, menjaga aurat kan, aurat sebagai maruah kita. Yang pertama kita tengok perenggan atas, mereka yang telah disebutkan dalam dua golongan yang tidak akan mencium bau syurga, walaupun pada hakikatnya bau syurga itu dapat dicium dari jarak yang sangat jauh. Seharusnya berhati-hati dalam setiap perlakuan hati, lidah dan anggota tubuh agar tidak termasuk dalam golongan ini. Azab berada di neraka Allah adalah amat pedih, tidak dapat dibandingkan dengan mana-mana azab di dunia ini, kerana ia terlalu jauh berganda-ganda lebih sakit dan derita daripada azab dunia yang paling dahsyat. Jadi ini dalam isu ni kita nak sebutkan, bila di warning, diperingatkan dalam hadis ni kan, mengenai dengan dua golongan kan, yang kita bincangkan hadis tu ada dua golongan orang yang takkan dapat cium bau syurga. Padahal bau syurga ni boleh dicium pada jarak 500 tahun perjalanan. Kat dunia ni tak ada lah tempat yang kalau nak pergi kena makan masa 500 tahun perjalanan. Kat mana? Tak ada. Kita tak pakai tahun, kita pakai jam kan. Sebab tak sampai setahun kita dah boleh pusing satu dunia. Kalau memang betul lah nak keliling satu dunia ni, tak payah singgah kan. Keliling macam tu je, sehari boleh, setahun memang boleh habis kan. Kan ada orang yang pergi Mekah naik motor, naik basikal kan, itu 4 bulan boleh sampai kan, jalan kaki 3-4 bulan boleh sampai. Tak percaya boleh cuba. Sebab ada orang buat, cuma kita tak tahulah kan, kalau kita berapa lama, takut tak sampai masuk hospital dulu kan. Jadi maknanya itu kita dah jarak jauh kan, Malaysia dengan Mekah tu dah kira jauh kan. Kalau naik flight tu sekitar 8 jam. Maknanya satu dunia ni boleh kita habiskan dalam masa beberapa bulan saja. Tapi jarak syurga itu bukan jarak syurganya, jarak bau syurga. Bau syurga tu kita hari ni paling jauh jarak, boleh bau berapa jauh? Masakan. Kalau orang masak 1 kilometer boleh bau tak? Tak boleh lah kan. Jadi bau syurga ni wangi yang boleh dicium pada jarak 500 tahun perjalanan. Minyak motor kot. Motor kan? Bukan mic kan? Baik, jadi maknanya walaupun syurga tu dapat dicium pada jarak 500 tahun perjalanan, tetapi golongan yang disebutkan dalam hadis ni adalah golongan yang takkan dapat cium langsung bau syurga. Jadi itu termasuk wanita yang tidak menjaga aurat dia. Jadi maknanya aurat wanita ni bukan sekadar kita kata ikut kita lah nak pakai macam mana, atau kadang-kadang memang kadang-kadang kita sebagai wanita tu merasakan kita nak pakai apa itu hak kita dan terpulang pada kita. Kita rasa macam kita punya pakaian gitu kan, kita rasa sekadar pakaian gitu kan, dia tidak melibatkan apa-apa hal lain dan kita seolah-olah tak kacau siapa-siapa kan. Padahal hakikatnya kalaulah begitu sekali kita punya hukuman kan, hukuman yang berat macam tu menandakan benda yang kita buat tu berat tu sebenarnya. Tak jaga aurat bagi wanita ni berat sangat.
Kita rasa macam tak kacau orang, hal kita saja. Berat dia tu macam mana? Sebab kita tak tahu bagaimana fitrah, pemikiran, cara berfikir, cara pandang, cara melihat lelaki dan wanita yang Allah ciptakan pada kita. Tak sama, beza. Sebab tu bagi wanita mungkin kita sekadar rasa kita pakai macam tu biasa je. Kan biasa je. Tapi kenapa pula dalam Islam nak kata pakaian wanita kena gini-gini, kena tutup yang ni yang tu? Sebab kita tak tahu fitrah yang ada pada lelaki yang Allah bagi, bukannya dia minta pun. Fitrah itu yang sekaligus Allah datangkan dengan satu kewajipan bagi lelaki untuk tundukkan pandangan dan bagi wanita untuk jaga auratnya. Jadi kita kerjasama sebenarnya. Kerjasama untuk menjaga dunia ni supaya sentiasa dimakmurkan dengan kalimah Allah. Baik, itu maknanya konteks. Mungkin bagi wanita kita mudah kata sebenarnya dosa maksiat kita ni senang je nak buat. Tak payah kacau siapa-siapa. Buat hal kita sendiri je dah dosa tu cukup untuk mengganggu dunia. Dan macam tu juga kita dah pernah tengok Nabi SAW bagi tahu bahawa mengenai dengan azab kat dunia ni, tidak aku tinggalkan, Nabi kata, tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih besar selepas daripada ini selain daripada wanita. Tidak aku tinggalkan fitnah bagi lelaki yang lebih besar kan selain daripada wanita. Jadi maksudnya fitnah wanita ni adalah fitnah paling berat bagi lelaki. Selepas pada Nabi wafat, maka fitnah yang paling berat adalah wanita. Seberat mana itu? Kita sebab kita wanitanya, jadi kita tak tahu berat mana itu. Sebenarnya lelaki yang soleh, yang muda-muda, yang masih kita kata belum kahwin misalnya, perasaannya memang masih, orang kata Allah bagi kepada dia keinginan yang besar, apalagi belum kahwin, itu nak kahwin kan. Jadi kalau dia soleh betul, salah satu daripada doa yang paling penting dia baca, dia akan baca doa tu untuk minta Allah lindungi dia daripada fitnah wanita. Maknanya bahaya. Kita ni bahaya kalau tak kena tempat. Tapi kalau kena tempat, maka kita akan menjadi orang yang boleh menyebabkan dunia ini digoncang. Tangan yang menghayun wayan boleh menggoncang dunia. Dan goncangan tu juga boleh goncangan yang hebat. Jadi wanita ni hebat, dia balik tabir. Maksudnya sebab tu kita nampak macam tak buat apa-apa, buat hal kita je cukup untuk bagi kesan kepada orang yang di luar sana. Dan kita kalau ambil contoh, kita ni misal katalah duduk kat rumah tak buat apa-apa pun, tapi duduk buat muka monyok kat rumah kan contoh, duduk buat muka sedih kan. Lepas tu suami balik tengok isteri macam tu, dia semangat dah nak kerja esok. Lepas tu bila dia tanya ni kenapa ni, makin monyok. Tak jawab apa pun, makin monyok muka. Pening suami tu nak pergi kerja. Akhirnya kerja dia tak dapat bekerja dengan penuh semangat, tak dapat menghasilkan satu yang terbaik. Dan kesannya kalaulah dia tu adalah orang yang bekerja untuk agama Allah, yang meninggikan kalimah Allah, dia boleh sangat terganggu dan akhirnya kesan jangka panjangnya agama tu sendiri tak dapat tertegak dengan baik. Bukan salah suami tu total dia dah, tapi ada orang balik tabir tu yang duk monyok kat rumah. Monyok tanpa sebab. Dia kadang-kadang sebab dia perubahan hormon je. Kan, maksudnya tak ada orang buat apa-apa. Kita memang ada kan keadaan-keadaan macam tu kan. Sebab juga, sebab tu pun kita tak minta juga. Tapi wanita yang solehah dia akan selalu berusaha untuk jaga, untuk kawal kan, kawal diri kita supaya walaupun fitrah tu ada tapi kita tak jadikan dia alasan. Okay. Dia memang mesti ada sebab lah kan. Dia takkan tiba-tiba tak ada sebab. Cuma sebab tu kadang sebab dalaman, sebab diri kita. Banyak orang keliling kita tak salah kan? Kenapa mereka dihukum gitu kan. Baik, kemudian tengok pada perenggan seterusnya, menyebut mengenai ada mengatakan bahawa golongan ini merupakan golongan ahli neraka. Ini huraian Imam Nawawi mengenai hadis ni, sebut golongan ini merupakan golongan ahli neraka yang tidak akan memasuki syurga Allah selama-lamanya jika mereka terus melakukan dosa tersebut dalam keadaan mengetahui dan menyedari akan kesalahan itu. Namun sekiranya mereka tidak tahu, maka mereka akan memasuki neraka terlebih dahulu dalam suatu jangka waktu dan akhirnya mereka akan memasuki syurga Allah. Dan maksudnya
ada dua keadaan. Misalnya wanita yang buka aurat ke, ataupun dia kan dua golongan tu. Satu lagi golongan yang zalim tu kan, yang suka bawa cemeti ke mana-mana tu kan, dia pukul orang dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Yang keduanya wanita kasiyatun ariyatun ma'ilat mumilat, wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan kemudian wanita yang suka buat maksiat dan mengajak orang lain untuk buat maksiat. Baik, golongan ni Imam Nawawi kata perbahasannya bila dikata tak cium bau syurga ni macam seolah-olah langsung takkan masuk syurga kan. Padahal dia kan Islam, dia solat. Banyak orang tak tutup aurat solat kan. Dan kalau biasa tengok tu, saya ingat dulu zaman saya sekolah, naik bas kan selalu dekat Central Market tu, kita orang solat situ lah. Sebelum pergi masa tu pudu kan, bas nak balik utara kan. Dekat Central Market tingkat atas sekali tu, itu kan tempat awam yang macam-macam orang ada kat situ. Banyak orang, walaupun kita kata hantar pakai mini skirt pun dia solat. Solat. Pakai baju yang nampak ketiak pun solat. Dia pakai telekung lah, time solat dia pakai telekung. Habis pakai telekung dengan selamanya kita budak sekolah agama kan masa tu kan. Terkejut lah mula-mula tengok, tapi rupanya sampai sekarang pun memang benda tu biasa. Orang yang tak pakai tudung pun kita kata tak tutup aurat kat Malaysia, kalau tanya nak tak pergi umrah, nak kan, pergi umrah confirm lah dia akan pakai telekung kan, pakai tudung nak solat kat sana, masuk Masjidil Haram, pergi Mekah Madinah, dia akan pakai tutup aurat. Jadi maksudnya kalau dia solat, kalau dia puasa, dia buat ibadah lain, cuma dia tak tutup aurat, adakah dia akan masuk neraka selama-lamanya? Itu persoalan dia. Sebab Nabi SAW ada janji, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan masih lagi kekal dalam syahadah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia pasti akan masuk syurga. Dengan makna kata kalau masuk neraka pun hanya untuk mencuci dosa. Baik. Sinilah Imam Nawawi kata ada dua golongan. Yang jenis sepatutnya masuk neraka, yang tak cium bau syurga ni terdiri pada dua. Yang pertama, dia buat dalam keadaan dia tak tahu, dia tak sedar, dia tak tahu tu aurat kan. Dia buka aurat tu dia tak tahu kata tu aurat. Baik, yang keduanya dia tahu tapi tak mau. Dia tahu tu aurat tapi tak sesuai dengan nafsu dia kan. Dia kata tak sampai seru kan, hidayah belum sampai, kita kata kan, tak sampai masa lagi tu. Dan hakikatnya sebenarnya dia memang tak mau dengan macam-macam jawapan itu. Baik, Imam Nawawi kata yang pertama, golongan yang tahu tapi tak mau ni memang akan masuk neraka selama-lamanya. Sebab dia menolak hukum Allah dengan sengaja. Jadi dia tahu dia memang kena pakai tutup aurat. Dia hanya boleh menampakkan muka dan tapak tangan saja. Tapi sebab misalnya bekerja kan, pekerjaan dia tak boleh lah, bos tak bagi pakai tudung kan? Jadi kita kena pakai macam ni lah kan, sebab kita nak kerja. Kalau tidak nanti tak ada duit, macam mana nak hidup, nak makan apa gitu kan? Kalau itu jawapannya, yang ini Imam Nawawi kata akan masuk neraka selama-lamanya. Sebab dia tahu. Baik, golongan yang kedua, dia tak tahu. Dan bila misalnya dia biasa orang pedalaman ni kan, duduk kat kampung-kampung, kita masuk dalam kampung dia tu, dalam hutan kan, kita jumpa dia pakai berkemban je contoh kan, pakai berkemban. Dan kita tanya dia, dan ni kenapa pakai macam ni aurat ni? Oh ya ke? Tak tahu, tak ada siapa pernah bagi tahu. Dan dia memang tak ada internet, tak ada line kat situ, dia memang duduk, dia je berapa biji rumah je dalam tu. Mana dia betul-betul tak tahu. Maka yang ini dia akan dihukum juga, masuk neraka juga, sebab dia tetap dosa. Masuk juga, tapi nanti last kali lepas cuci semua dosa dia akan masuk syurga. Sinilah nanti tiba-tiba timbullah orang yang kata, "Loh, pasal apa bagi tahu? Baik tak tahu kalau gitu." Kan? Baik tak payah belajar. Kan? Kalau kita senanglah, tak payah dah masuk pengajian-pengajian, kita tak tahu apa-apa pun pasal Islam. Jadi bila tak tahu apa-apa pasal Islam, buat apa-apa dosa pun semuanya diampunkan. Sebab tak tahu. Kan? Sini persoalannya adalah bila tak tahu langsung, maka itulah dia dosa yang lebih berat. Sebab bila tak tahu dalam keadaan kita membiarkan diri kita tak tahu, kita membiarkan diri kita jahil, itu lebih berat dosa dia daripada yang tak tahu dengan memang kita kata dia sebenarnya yang dimaafkan gini, yang diampunkan bila kita dah usaha belajar tapi yang tu tak terbelajar. Kan sebab
sebab Allah Maha mengetahui bahawa ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu Allah ni seluas lautan. Dan tak ada mana-mana manusia pun pernah menjelajah keseluruhan lautan dalam dunia ni. Tak mampu. Dia ada penjelajah lanun laut pun kan? Tapi dia ada had dia, tak ada batas-batas laut yang tak sampai. Laut ni sangat luas. Dan kemudian diumpamakan pula ilmu yang ada pada kita ni adalah kalau lautan tu, kalau kita celupkan jari kita dan kita keluarkan jari kita daripada laut tu, air yang melekat dekat jari kita itulah ilmu yang kita ada. Sikit sangat. Sikit sangat. Sepandai-pandai, sehebat-hebat, setinggi mana pun ilmu kita terlampau sikit dibandingkan ilmu Allah. Dan disebutkan kan dalam surah Al-Kahfi tu ada sebut bahawa ilmu Allah ni kalau diumpamakan lautan tu sebagai dakwat dan ditumbangkan batang-batang pokok untuk dijadikan mata pena, maka tidak cukup, tak cukup kan, untuk menuliskan semua ilmu Allah. Jadi kalau lautan tu semua jadi dakwat dan batang pokok jadi pen, kita tulis guna dakwat laut tu semua jadi dakwat tu, semua tak cukup lagi, tak habis lagi ilmu Allah nak ditulis. Agak-agak siapa yang mampu untuk belajar semua? Sepakar-pakar lah ulama-ulama yang hebat kan, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ulama-ulama nak salafus soleh dulu yang sehebat-hebatnya tu, tak habis juga semua. Sebab dia ilmu Allah ni kan termasuk ilmu agama kan. Quran hadis tu dah confirm. Lepas tu kan termasuk juga ilmu-ilmu sains kan, biologi, fisiologi, psikologi dan logi-logi yang lain. Itu semuanya ilmu-ilmu Allah belaka. Jadi maknanya bila kita kata ilmu Allah ni tak habis kita nak belajar, situlah Allah Maha mengetahui dan Allah memaafkan, mengampunkan. Andai kata kita dah usaha belajar tapi ada bahagian yang terlepas sebab memang kemampuan kita terbatas. Jadi maknanya yang tak belajar, tak pernah datang pengajian, lepas tu tak tahu, yang tu tak dimaafkan. Tiada maaf bagimu. Sebab tak cari, tak belajar. Dan membiarkan diri dalam keadaan jahil, tak belajar dan tak erti sampai bila-bila, itu dosanya lebih berat lagi. Sebab kita ada kemampuan untuk belajar tapi tak mau belajar. Mungkin ada yang kata bila sampai satu usia kita kata otak dah tepu. Kan dah lama dah tak belajar kan. Last belajar masa universiti dulu lah. Lepas konvo tu memang tutup segala-gala yang berunsurkan kertas. Kitab, buku semua tutup. Kan? Buka buku pink je. Dia mula lepas kahwin tu dah tak fikir dah langsung nak belajar apa pun kan. Sampailah anak cucu semua dah sampai bercucu-cucu dah. Masa tu bila orang ajak pergi pengajian, kita pun mula kata otak dah tepu. Lama dah tak pakai otak kan. Jadi dah tak boleh nak faham apa dah. Baik. Yang itu kalau misalnya tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang dosa, maka dosa membiarkan diri dalam keadaan jahil. Dia tak ada istilah otak tepu sebenarnya kan. Sebab otak kita ni kalaupun dia tepu sekejap, sebab tak biasa guna, jadi kita boleh asah dia balik, dia tak ada expired. Malah yang jadi makin tepu tu bila tak pakai. Yang jadi orang jadi Alzheimer tu salah satu faktor dia bila tak guna sangat otak. Kita tak biasa menghafal, tak biasa berfikir, dan terlalu santai, fikiran kita tu tak digunakan untuk apa-apa. Itu yang lebih bahaya lagi. Jadi di sini kita fahami maknanya kita kena belajar. Lebih baik kita tahu, dan kemudian kalau misalnya dah tahu kan, kalau buat dosa itu kan susah tu. Baik, habis macam mana kalau terbuat juga? Kalau tahu kemudian terbuat juga, maka yang kita buat dengan sebab kita tidak kuat gitu kan, iman belum kuat, itu kita boleh minta ampun. Allah Maha mengetahui bahawa kita telah berusaha. Yang penting kita usaha. Dia salah kalau memang langsung tak usaha. Ni dah tahu kan. Balik ni bila tutup buku, lepas tu bila orang kata ni kenapa duk buat juga ni, dah belajar dalam kelas dah, kenapa duk buat juga ni, dosa ni. Kita kata alam belajar dalam kelas tu janji kita pergi belajar kan. Buat tak mesti lagi kan. Kalau macam tu maknanya sengaja kita tak mau usaha untuk mengamalkan, yang tu dosa. Tapi kalau dah usaha tak mampu juga kan, usaha tapi kemampuan kita yang terbatas, yang tu dimaafkan.
Itu kesimpulan daripada bab yang keempat berkenaan dengan auratku maruahku. Jadi kesimpulannya memang kita kena belajar, dan zaman kita sekarang tiada lagi istilah tak tahu. Sebab kalau dia tak tahu tentang ilmu agama yang paling asas dan basic, kenapa boleh tahu cerita Korea? Kan? Kenapa boleh tahu tentang makan sedap kat mana? Maksudnya dia Google lah tu, dia pandai cari dalam internet. Kenapa tak cari ilmu tentang wanita ni secara khusus, kan? Ilmu tentang fardu ain, yang fardu ain dalam Islam. Situ silap. Baik, habis tentang bab auratku maruahku. Tapi kelas tak habis lagi, baru start. Baik, kita sambung bab yang kelima, berkenaan menghias diri dengan wangian. Muka surat 108 ni dia macam potongan tadi. Ada ayat tadi kita ada baca. Mereka yang membiarkan diri terus berada dalam kejahilan tanpa menggali ilmu Allah di bumi ini adalah jauh lebih besar azabnya, kerana mereka bukan tidak tahu, tapi sebenarnya mereka tidak mahu. Mereka tidak mahu tahu. Baik, bab 5 ni mengenai wangi-wangian, menghias diri dengan wangian. Hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan, idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa dhiba. Apabila salah seorang di antara kamu memasuki masjid, maka janganlah memakai minyak wangi. Ataupun hadis lain, sebenarnya hadis tentang wangian ada banyak tapi kita ambil sebahagian. Baik, hadis lain di bawah tu, ayyuma imra'atin asabat bahuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Mana-mana wanita yang memakai bau harum, iaitu dupa, maka janganlah solat isyak yang akhir bersama kami. Baik, maknanya di sini dia sebut mengenai dengan kalau kamu pergi masjid jangan pakai minyak wangi. Kalau ikut hadis tu kan, hadis sahih riwayat Muslim, kedua-duanya riwayat Muslim. Cuma yang perlu kita fahami kat sini, kita tak boleh ambil secara fizikal makna kalau nak pergi masjid dia tak boleh pakai wangi. Pergi shopping mall boleh. Tak boleh. Ni nak gambarkan pada kita, kalaulah pergi masjid tempat yang baik, tujuan baik nak pergi solat pun tak boleh pakai wangi-wangi, apatah lagi ke tempat lain. Dan zaman Nabi, sahabat-sahabat zaman Nabi ni kalau keluar pergi tempat baik-baik. Ya, jadi ini diingatkan kepada mereka juga, yang biasanya selalunya kalau keluar memang pergi masjid. Dia tak pergi merayau-rayau. Jadi bila pergi masjid dipesan jangan pakai wangi-wangi. Di sini nanti kita tengok pembahasan dia, tengok muka surat 111. Aroma harum yang datang dari wangi-wangian mampu mengurangkan ketegangan minda, memberikan kesegaran pada badan dan menceriakan personaliti seseorang. Ia juga merupakan sunnah para rasul, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, arba'un min sunanil mursalin, at-ta'atur, wan nikah, was-siwak, wal haya. 4 perkara daripada sunnah para rasul, iaitu memakai wangian, berkahwin, bersiwak dan perasaan malu. Berwangian sememangnya sunnah apabila ia dipakai sesuai pada tempatnya. Berwangian juga merupakan suatu bentuk terapi kesihatan. Namun, di sebalik wangian yang mempersona ini terdapat haruman beracun yang mampu membunuh rohani seorang wanita, lantas menjerumuskannya ke dalam api neraka yang marak menyala. Baik, jadi kedua-dua hadis di atas menjelaskan larangan Rasulullah SAW kepada para wanita daripada berwangi-wangian ketika keluar ke masjid untuk mengerjakan solat secara berjemaah. Larangan ini sekaligus menunjukkan keharusan wanita untuk keluar rumah bagi tujuan solat berjemaah di masjid. Walau bagaimanapun terdapat beberapa pendapat yang menyatakan makruh bagi wanita solat di masjid kerana kefasadan yang lebih besar bagi mereka. Ini ada banyak pembahasan. Baik, kita ambil dulu satu. Baik, yang pertama hadis tadi. Ada 4 sunnah para rasul. Bila kata sunnah rasul-rasul, maknanya bukan Nabi Muhammad SAW dia. Rasul-rasul ni maknanya rasul selain Nabi pun, selain Nabi Muhammad SAW juga buat 4 sunnah ni. Salah satunya adalah pakai wangi-wangian. Kemudian berkahwin. Kahwin juga adalah sunnah rasul. Cuma ada rasul yang tak kahwin. Sebab tak sempat kahwin, Nabi Isa AS kan diangkat ke langit. Tapi kalau kita kata umum sunnah berkahwin itu satu sunnah. Bahkan Nabi SAW sebutkan laisa minni, tidak ataupun tidak termasuk dalam golonganku ataupun bukan golongan aku siapa yang tidak suka dengan perkahwinan.
Maknanya saja-saja tak nak kahwin sebab tak suka kahwin. Hari ni banyak orang perempuan fikir macam tu. Kan? Ada yang kata, ada satu ayat tu kan, dia komen dalam satu video dia. Betul, adalah orang lain tolong jawab kan. Tapi dia kata gini, saya tak salahkan sebab banyak orang perempuan fikir macam tu. Tapi walaupun pemikiran tu perlu diperbaiki, dia kata orang perempuan ni aku nak cakap, dia kata aku nak bagi tahu orang perempuan ni kalau dah ada duit elok-elok, dah ada kerja semua elok-elok, tak payah cari pasal nak cari lelaki. Buat pening kepala dia. Ni kata dia. Tapi itu bukan apa Islam ajar. Cuma kenapa boleh timbul perkataan macam tu? Mungkin perlu dimuhasabahkan. Untuk wanita ni pemikiran tu pasti ada faktor kan. Dan fenomena yang banyak berlaku bila berkahwinnya seorang wanita, bila kita tak ikut ajaran yang Islam ajar dalam bab hak dan tanggungjawab suami isteri, apa jadi? Suami isteri dua-dua kerja. Lepas dua-dua kerja, yang orang perempuan jadi fikir macam ni pasal lepas balik kerja, orang lelaki boleh duduk rehat, baca surat khabar, tengok TV, tengok handphone. Perempuan kena masuk dapur. Kan? Kena masak-masak, kena siapkan makanan semua. Kalau tak ada makanan, perempuan disalahkan. Kalau dia tak larat, dia pula yang kena pergi beli makanan. Padahal bagi makan keluarga tanggungjawab suami. Termasuk makanan si isteri tu, walaupun dia dah kerja, suami masih wajib bagi makan kat dia. Jadi yang sepatutnya berlaku ialah suami yang fikir makan. Kan dia ada kaedah kan, nak bagi makan ni sama ada suami nak bagi makan dalam bentuk beli makanan siap. Sebab ikut kewajipannya ialah sediakan makanan yang dah siap untuk dimakan. Cuma teknik macam mana terpulang. Sama ada order makanan siap, hari ni banyak tu. Panda ada, tu ada macam-macam binatang pandai bawa makanan ni. Jadi dia boleh order macam tu, ataupun dia nak bagi duit kepada isteri dia untuk isteri dia masak. Kadang-kadang isteri ada yang hobi masak. Dia tak suka beli-beli, dia penat macam mana pun, dia suka sangat masak. Suami kena bagi duit untuk beli bahan memasak. Ataupun nak upah orang lain untuk masak, tapi suami yang kena fikir. Tapi benda itu tak terjadi dalam kebanyakan rumah tangga sekarang, menyebabkan orang perempuan rasa penat sangat dan beban dalam fikiran dia. Dalam masa yang sama, anak-anak masih jadi beban isteri. Ada banyak pasangan PJJ yang anaknya misalnya ada 3 orang, suami membujang seorang-seorang dekat negeri lain, isteri bawa 3 anak tu dengan dia, bekerja juga. Sebab dia PJJ, sama-sama kerja. Jadi isteri rasa sangat penat, suami seorang-seorang, tak penat langsung. Itu yang dia rasa beban. Dah dia, sebab apa dia kena jaga anak tu? Dan memang ada anak yang masih menyusu. Tapi yang dah tak menyusu, tetap still duduk dengan dia juga. Jadi beban. Jadi rasa sangat berat. Walaupun sebenarnya kalau nak difikirkan dari segi pahala sangat besar. Tapi yelah, kita tahu kemampuan manusia kan? Mula-mula boleh lah kan? Lepas tu lama-lama sakit tak larat kan? Kemudian dah tu nafkah sendiri, maknanya kan dah ada duit sendiri, akhirnya suami tak bagi nafkah dah. Anak kena jaga. Lepas tu tambah lagi rumah tu, pakaian dia, makan minum, semua isteri yang kena buat. Jadi dia nampak suami ni macam bos raja yang duduk macam tu saja. Sepatutnya memang boleh macam tu asalkan bagi nafkah. Maksudnya bila isterinya kerja, nafkah dah dia tanggung sendiri. Dan suami pula, laki pula biasanya tak tahu barang dapur tu apa tak cukup. Dia ingatkan kalau makan ni dia kena ada beras dengan lauk je. Dia tak tahu kena ada ketumbar, lada hitam, kan, garam, kunyit. Dia tak tahu sebab dia tak masak. Kan? Jintan mana dia kenal benda-benda tu. Dia tak tahu semua tu ada kos dia. Jadi akhirnya dia tak beli apa-apa. Barang dapur dia tak beli apa-apa. Sebab dia rasa cukup dah semua. Kan? Jadi akhirnya wanita rasa terbeban. Itu yang akhirnya timbul pemikiran macam tu. Tapi kita perlu baiki pemikiran tu juga tak betul. Sebab itu bukan cara yang Islam ajar. Jangan sampai kita akhirnya membenci perkahwinan kerana fenomena yang juga sebenarnya salah berlaku dalam masyarakat. Padahal yang Allah ajar dalam Islam sepatutnya bila berkahwin seorang wanita akan sangat merasa tenang sebab dilindungi. Dan perempuan ni paling tenang bila kahwin ialah tak ada lelaki berani kacau dah. Kan, masa dulu kau main banyak secret admirer. Bila dah kahwin dah tak boleh dah sebab dia punya slot dia satu je. Kan? Dia kalau dah kahwin dah block terus, tak boleh dah apa pun. Itu paling kurang tu satu ketenangan dah. Kan? Pergi mana-mana aku dah kahwin, settle. Orang dah tak boleh kacau dah.
Okay. Jadi itu maknanya kita kata itu yang paling utama, merasa dilindungi, kemudian dinafkahi dengan cukup kan, kecukupan, mencukupkan segala keperluan dia, merasa tenang dalam rumah tangga. Itu yang sepatutnya berlaku. Jadi kalau berlaku sebaliknya, jangan sampai pemikiran kita kemudian membenci hukum syariat, padahal yang salah bukan hukum syariat, tapi yang salah adalah perbuatan manusia. Kan macam Islam juga. Islam ni indah, cantik kan, rahmatan lil alamin. Dan kalau kita jumpa Islam yang sebenar, kita akan jumpa keindahan. Keindahan semata-mata, tak ada keburukan sama sekali. Habis kenapa ada Islamofobia? Kenapa orang nampak Islam ni tak baik, Islam tak bagus? Bukan Islamnya, orang dia. Umat Islam. Kan ada Yusuf Islam ni, dia pernah ceritakan. Dia kata, dia kan masuk Islam, Cat Steven kan asalnya. Dia kata, kalaulah aku kenal orang Islam dulu sebelum aku kenal Islam, nescaya aku takkan masuk Islam. Sebab memang apa yang umat Islam amalkan tidak sebagaimana yang Islam ajarkan. Lepas tu dalam bab hukum hakam, kena ikut balik kepada apa yang Islam ajarkan. Baik, itu sunnah dalam sunnah perkahwinan. Kemudian siwak. Siwak ni mungkin hari ni kita kata, oh siwak ni gosok gigi. Sebenarnya ada beza kan? Kalau dapat siwak, pakai kayu siwak lebih bagus, lebih baik kan? Cuma kayu siwak ni dia tak adalah rasa pudina ke rasa pedas-pedas ke, tak ada. Sekarang kan ada ubat gigi siwak kan, tak sama juga. Dia bukan kayu siwak. Dia ada perisa kayu siwak dalam tu. Tapi dia bukan kayu. Sebab kayu ni fungsi dia boleh membersihkan gigi kita, dan sekaligus juga dia membantu ingatan kita. Dia lari ke otak juga. Itu kayu siwak. Tapi tak apalah, kita boleh, kita kata itu sunnah, tak wajib. Kalau nak buat, itu lebih baik kan. Kalau tak buat, tak apa, tak berdosa. Tapi kalau buat, dapat pahala. Baik, cuma maknanya di sini adalah membersihkan gigi. Itu salah satu daripada sunnah yang sangat-sangat dituntut. Dan kemudian perasaan malu. Malu ni dia pakai perkataan al-haya. Sebab malu dalam bahasa Arab dia ada dua. Satu nama al-haya, satu lagi al-khajal. Al-khajal malu juga, tapi kalau al-khajal tu malu yang tak bertempat. Al-haya malu yang bertempat. Jadi malu yang dipuji dalam Islam ialah malu yang bertempat, yang namanya al-haya. Malu tak bertempat ni apa dia? Contoh, dalam kelas malu nak tanya soalan. Takut orang gelak kat kita, kata soalan tak cerdik, kita malu kan? Ataupun kita malu nak menyatakan kebenaran kan? Kalau anak-anak sekolah tu kadang malu nak cakap kat depan kan? Cikgu panggil duk malu gitu kan? Saya dulu termasuklah tu. Tapi hadis ni jadi satu motivasi kan, bahawa malu tu adalah satu ajaran dalam Islam. Tapi jangan al-khajal, kena al-haya. Jadi kalau misalnya kita rasa malu semata-mata sebab perasaan, ni orang Melayu banyak malu nak habiskan makanan. Tu ya juga tu kan. Ada kari pap 5 biji dalam pinggan, kita makan 4, 1 tinggal. Malu nak habiskan, nanti orang kata kita kebuluran. Lapar sangat dia ni kan, makan sampai habis licin, sampai serbuk-serbuk dikutip dengan kita malu nak habiskan. Itu malu tak bertempat. Sebab kena habiskan makanan. Apalagi yang dah dalam mangkuk. Misal kata makan bihun sup, kita tak habiskan licin. Pasal apa? Malu, nanti orang kata kita lapar kan? Licin kadang bihun sup ni, bihun selai boleh tinggal. Bihun tu kalau kita kutip, kita rasa malu, orang pandang sampai ke bihun selai pun nak kutip, daun sup melekat pun nak kutip juga. Kalau ikutkan memang kena kutip lah. Kita tahu apa artinya sup tanpa bihun. Maknanya bihun tu walaupun sikit dia sangat bernilai. Dan tak ada erti juga bihun tanpa sup. Waktu kita tak nak habiskan kuah lagi 2-3 suap tu, dan kita boleh bayangkan ada ketika ada bihun 1 kilo tapi tak ada kuah, makan tak kita? Tak ada makna. Makna sup yang sikit tu ada makna. Kita tak boleh malu untuk habiskan. Jadi tu malu-malu yang tak bertempat ni adalah malu-malu yang lebih dosa lagi apabila dia berkaitan dengan misalnya mencegah kemungkaran. Malu nak cakap, itu dosa tu, tapi malu nak cakap. Malu yang tu dosa.
Jadi malu yang ni tidak dipuji. Malu yang dipuji adalah malu yang paling utama, ialah malu dalam kita nak melakukan dosa kepada Allah. Walaupun tak ada orang tengok, kita malu nak buat dosa. Dan itu malu yang terpuji. Baik. Jadi bila kata wangi-wangian adalah sunnah Rasul, kenapa pula tak boleh pakai? Baik, nombor satu kena difahami, Rasul semua lelaki. Kan, tak ada perempuan. Kalau ada Rasul perempuan, confirm palsu. Kan? Ada juga yang mengaku-ngaku kan, atau confirm palsu. Sebab Rasul tak ada perempuan. Kalau kita kata tak acih lah, kenapa laki je? Acih je. Sebab kalau ada perempuan jadi Rasul, nanti dia sendiri yang pening. Kan perempuan kan ada dia punya kitaran-kitaran tu kan. Tiba-tiba kena contohlah macam Nabi Musa disuruh pergi jumpa Fir'aun. Anytime boleh kan. Kalau perempuan tiba-tiba time senggugut, kena pergi jumpa Fir'aun. Sudah. Macam mana nak cari ubat tahan sakit lah. Sebab kita ada kitaran kita kan ada imam pun sama kan. Imam masjid tak ada perempuan kan. Kenapa tak ada? Kalau imam tak ada perempuan, apa lagi Rasul? Kenapa imam tak ada masjid, tak ada perempuan? Imam masjid ni ada perempuan. Imam masjid Syafi'i tak ada kan perempuan. Kalau ada perempuan tu dia imam muslimat. Dia untuk perempuan je. Kenapa imam, kalau ada imam 1, 2, 3, kalau ada imam sampai 10 pun semua akan lelaki? Kenapa tak ada perempuan? Kita sendiri pun tak nak rasanya. Sebab nanti kalau tiba-tiba ada imam perempuan, time dia cuti, satu kampung tahu kan. Satu taman semua tahu kan. Semua taman Maluri, orang taman Maluri tahu kita tengah cuti. Seminggu tak naik jadi imam. Jadi kita sendiri tu tak nak kan. Dan kita pun tahu untuk berada di depan wanita secara fitrahnya kita malu kan. Untuk orang tengok belakang kita apa yang kita tengah buat, tunduk, rukuk, sujud tu, kita secara fitrah kita tak nak buat depan orang. Sebab tu kita pun dalam ruangan solat pun, ruangan solat kita tertutup, duduk kat belakang. Itu antaranya meraihkan fitrah kita. Kita malu dah duduk dekat depan buat benda-benda macam tu kan. Baik, maknanya buat apa kita kata pergerakan-pergerakan yang menarik perhatian tu kita malu. Baik. Jadi bila kita kata Rasul semuanya lelaki, maka sunnah berwangi-wangian untuk lelaki secara khusus. Ada orang lelaki ni, kalau boleh lah kan kita, kalau suami kita pakai wangi-wangian, kalau kita tak alergi, jangan komplain. Kesian dia nak buat sunnah. Kadang-kadang kita tak suka je, kita kata tak payah dah wangi-wangi sakit hidung. Dia tu sunnah. Dia kalau boleh sentiasa wangi, sebab dia sunnah untuk lelaki. Kecuali kalau memang alergi, misal kata belum bau wangi dah bersin dulu. Maknanya hidung dah detect dulu ada benda wangi. Ada orang alergi kan, dia tak boleh bau wangi. Wanginya bersin. Yang tu barulah suami itu tetap saja dia berwangian, tapi di luar daripada rumah. Jadi untuk lelaki memang tak ada masalah sama sekali. Cuma untuk wanita, wangi-wangian itu boleh menjadi racun yang membunuh kita. Cuma dia tak bunuh fizikal kita. Sebab wangian ni kan dikatakan terapi, boleh menenangkan fikiran kan. Ada orang kata wangi-wangi ni boleh kita panggil dia sebagai aromaterapi kan. Jadi terapi kita. Jadi untuk wanita, dia boleh membunuh roh kita. Maksudnya bukannya mati, tapi roh mati. Roh mati ni maksudnya keimanan kita mati. Dia boleh membunuh keimanan kita, dengan makna kata kita dah melakukan satu dosa yang sangat berat, dan sekaligus sebenarnya kita dah jadi ejen syaitan. Sebab apa macam tu? Ini kan daripada pencipta kita. Kita perlu fahami setiap hadis. Kita ingat ni, kita selalu ulang. Setiap hadis, bila dengar hadis, kita kena ingat ini adalah maklumat daripada pencipta kita, memberitahu kepada kita sesuatu tentang penciptaannya. Jadi ketika Allah ciptakan kita, Allah bagi tahu kepada kita fitrah lelaki dengan perempuan lain. Kalau lelaki, Allah bagi dia, kalau dia wangi-wangi pun dia tidak akan merosakkan dunia kan. Tapi kalau wanita berwangi-wangian, dia ada sesuatu akan berlaku. Pencipta kita tahulah, kalau lelaki wangi, kesan dia tak sama dengan kalau perempuan wangi. Kita tengok kadang-kadang iklan, bila perempuan wangi, siapa datang? Bukannya kupu-kupu kan, bukannya lebah, bukan semut, orang. Itu bahaya. Dan sebenarnya secara fitrah itu membahayakan kita. Bahaya bila sebab wangi-wangi tu, ada misalnya orang lelaki berapa orang jadi ikut kita, kan jadi bahaya.
Kan? Sebab wangi tu. Kalau ada iklan minyak wangi macam tu, maknanya confirm tak boleh beli. Sebab memang confirm bahaya untuk kita. Kan? Wanita ni perlu ingatlah, kita nak tarik perhatian berapa ramai orang lelaki gitu. Yang last sekali kahwin seorang je. Kan kita dah pernah sebut, yang lagi banyak peminat lagi bahaya kan. Lagi bahaya. Sebenarnya yang orang yang rumah tangga tenang tu, yang peminat dia suami dia seorang je, tu lagi tenang. Daripada yang peminat dia jutaan manusia ataupun mungkin kawan-kawan banyak orang minat tu lagi susah. Jadi untuk apa ditarik-tarik perhatian banyak orang ni? Baik, itu dari sudut wangi. Bila wanita berwangi-wangian, kesan dia tak sama dengan lelaki berwangi-wangian. Dan satu lagi, sebenarnya wangian pada lelaki itu tidak merangsang nafsu sebagaimana wangian pada wanita. Itu fitrah dia, memang macam tu. Kalau kita nak, saya kira mungkin boleh dibuat kajian secara saintifik lah. Kalau kita rasa macam tak macam tu, jangan bangkang dengan cara idea-idea kita je. Sebab memang orang lelaki yang terangsang tu, dia tak cakap apa-apa kan, dia diam je. Dan sebab tu menyebabkan kita tak tahu. Dia sama macam ada isu, contoh dalam bab aurat kan, orang bukan Islam dia suka kata gini, laki-laki Islam ni ada masalah di hati dia. Dia kata sebab tu lah orang perempuan Islam kena tutup aurat dia. Sebab tu orang perempuan Islam kena tutup sebab orang lelaki dia otak tak betul, dia kata. Dia orang kata macam tu. Dia kata orang lelaki bukan Islam, kami ni, dia kata kami ni normal. Sebab tu kami tengok perempuan macam mana pun tak ada masalah. Kan, buka lah ke mana pun tak ada masalah. Jadi perempuan kami boleh pakai ikut suka dia. Dia kata macam tu. Ini kan katanya, tapi kita tengok pada fakta. Baik, pertama fakta, kita tengok data. Data kes rogol tertinggi di dunia, negara mana? Cape Town, Afrika Selatan tu negara orang bukan Islam. Nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai berpuluh-puluh tu semua negara bukan Islam. Maknanya dia nak kata otak dia betul macam mana? Kan? Lagi tak betul lah bila dia sampai akhirnya buat perbuatan yang menyakiti dan membahayakan wanita tu sendiri. Kan? Dan kemudian itu secara data dan fakta. Dan sebenarnya ada juga kajian-kajian secara saintifiknya, memang sebenarnya dia tak cakap apa-apa sebab dia nak tengok. Dan bila dia tengok tu, itu sebablah, itu antara maksiat yang mengganggu ingatan, kekuatan ingatan kita. Sebab itu kita kata orang kafir, orang bukan Islam, dia punya ilmu, dia takkan dapat mencapai tahap keilmuan sebagaimana yang didapati oleh ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita ni genius tau, super genius kalau kita nak ikut. Luar biasa kekuatan ingatan, terutama kalau macam perawi hadis kan. Dia kan kalau ingat ayat tu, dia ingat sebiji betul, tepat. Tak ubah walau satu perkataan pun. Walaupun diubah kepada sinonim, sama makna, tak. Sama sekali tidak. Contoh kalau kita cakap perkataan melihat, dia waktu dia dengar, dia akan hafal perkataan melihat. Dan waktu dia nak sampaikan, dia akan hafal, dia akan sebut juga dengan perkataan melihat. Takkan tukar, walaupun tukar kepada memandang. Memandang dengan melihat sama makna kan. Tapi untuk perawi hadis itu tak valid, dikira lemah ingatan. Maknanya kita cari orang bukan Islam mana yang ingatan dia sekuat itu. Bukan setakat satu ayat tu. Kalau kuliah 1 jam, dia boleh hafal macam tape recorder. Ni ulama Islam, kan? Ulama-ulama yang kita kata daripada zaman Nabi, kan? Hafalan dia, kita tahu juga sahabat-sahabat Nabi tu menghafal Quran. Kan tak ada Quran, belum ada teks kan masa tu kan. Dia hafal Quran tu dengan hanya turun wahyu, sekali dengar terus hafal. Kita hari ni siap dah ada Quran, menghafal lupa kan. Double baris. Masa tu baris tak ada, memang baris tak ada lah sebab tulisan tak ada. Kan? Dengar sekali je dah hafal. Zaman kita sekarang kalau ada yang dengar sekali hafal tu biasanya budak-budak. Kanak-kanak yang otak dia masih bersih kan. Dia belum masuk apa-apa dalam fikiran dia, kuat ingatan dia. Yang ini orang dewasa yang umur dah sampai 50-60 pun masih macam tu ingatan dia. Sekali dengar terus hafal. Kunci dia untuk kuat ingatan salah satunya ialah meninggalkan maksiat, jaga pandangan. Sebab tu orang bukan Islam takkan dapat tahap ni, hafalan yang macam tu. Dia kalau ada seorang tiba-tiba punya kekuatan ingatan macam tu, dia memang Superman dah, dia kata. Superman kan kelebihan dia macam tu kan, antaranya kan ingatan dia sangat kuat. Jadi ini maknanya kita kata
maksiat-maksiat yang membuatkan kita jadi lemah ingatan. Dan sebagai wanita, bila kita yang buat maksiat tu, maka dia juga melemahkan ingatan kita. Cuma maksiat kita bukan pada memandang, melihat, menghidu, tapi kita yang buat, kita yang jadi individu yang dipandang, yang dihidu kan. Yang itu semua bawa kepada dosa. Jadi pakai wangi-wangian jadi dosa untuk wanita. Tapi kesiannya ada orang yang memang suka wangi. Nanti kita tengok macam mana nak buat kalau memang suka wangi kan. Baik, tengok muka surat 112. Hadis Nabi SAW, "Idza syahidat ihdakunnal isya'a fala tatayyuba tilkal lailah." Apabila salah seorang di antara kamu ikut solat isyak, maka janganlah memakai minyak wangi pada malam itu. Dalam menguraikan hadis di atas, Imam An-Nawawi menyatakan bahawa perkara yang dilarang bagi wanita ketika keluar rumah meliputi beberapa sudut, iaitu daripada semua bentuk perhiasan, wangian dan pakaian yang cantik. Maka memakai wangian ketika keluar dari rumah merupakan salah satu larangan agama yang khusus terhadap para muslimah. Jadi maknanya hadis ni nak bagi tahu bukan sekadar wangi saja, tapi juga termasuk hiasan dan bercantik-cantikan. Bersolek-solek ataupun pakaian-pakaian yang cantik lah. Cantik yang pada kadar melebihi daripada biasa. Tadi kita ada Imam Nawawi juga ada sebut tentang hadis ni juga menunjukkan tentang keharusan wanita untuk keluar solat di masjid kan. Tapi ada pendapat yang mengatakan makruh juga untuk wanita keluar solat di masjid. Cuma isu hari ni kita biasa pergi masjid kan. Dan macam tak ada masalah. Di Malaysia pergi masjid tak ada masalah. Jadi pergilah, tak ada masalah. Dan terutama misalnya wanita yang bekerja, bila bekerja tu memang dah tiap-tiap hari keluar, pergi kerja tak fikir dah kan, tak ada fikir elok keluar ke elok tak keluar, tak fikir dah kan, memang keluar lah. Jadi bila tak fikir dah, maknanya pergi masjid tak jadi isu kan? Sama juga kita misalnya kalau nak pergi shopping mall, nak pergi shopping, pernah fikir tak elok keluar shopping ke elok duduk rumah? Tak ada. Kalau nak shopping kan. Maknanya tak payah fikir juga elok masjid ke elok rumah, tak payah. Untuk kita maknanya pergi je kalau nak pergi salat di masjid. Ini yang khusus untuk ada orang yang memang dia duduk rumah je. Dia memang kalau keluar rumah tu dia memang akan sangat mempertimbangkan. Keluar rumah ni kalau tak keluar ada mudarat dah. Maksudnya kalau keluar tu memang kena keluar juga, terpaksa keluar. Misalnya balik kampung kan. Memang kena juga balik kampung. Mak sakit contoh kan. Jadi dia memang keluar tu bila sangat-sangat terdesak, sangat terpaksa baru dia keluar. Yang ini maknanya untuk dia lebih baik dia duduk rumah. Lebih baik solat kat rumah juga. Jadi tak samalah setiap orang. Cuma kita hari ni khusus untuk Malaysia, suasana di Malaysia. Sebab kita ada pengajian muslimat kat masjid ni. Jadi kalau kita duduk kat rumah je, lepas tu terutama yang duduk seorang-seorang kat rumah, suami dah tak ada. Bila suami tak ada siapa-siapa, tak ada siapa akan didik kita lagi. Bila kita tak terdidik, maknanya lebih baik keluarlah pergi masjid untuk datang kuliah-kuliah sekaligus kita solat. Sebab kita kena dididik tu sampai akhir hayat, kita kena sentiasa membuka ruang diri kita, hati kita untuk dididik, untuk kita perbaiki diri kita. Baik, kemudian tengok muka surat 113, ketika wangian menjadi racun. Ambil poin je nombor 1, 2, 3 tu. Nampak ada nombor. Yang pertama, si pemakai adalah wanita. Yang kedua, ia digunakan ketika keluar dari rumah. Yang ketiga, ia dipakai sehingga menarik perhatian bukan mahram, sama ada dengan niat atau tanpa niat. Ni 3 benda yang kalau ada 3-3 ni, maka wangian itu menjadi racun. Dengan makna kata wangian tu jadi satu dosa. Yang pertama sekali, bila yang pakai minyak wangi tu wanita. Bukan minyak wangi je sebenarnya. Bila kita sebut, sebab tu sebenarnya dari awal sampai ke sudah kita cuma sebut wangian, kita tak sebut minyak wangi. Dan sebab dia bukan minyak wangi saja, dia apa sahaja yang wangi, yang membuatkan kita wangi. Hari ni bukan minyak wangi je wangi kan. Apa lagi yang ada pada badan kita yang mungkin kita keluar rumah dia akan wangi? Lotion, lotion, hand body lotion. Lotion apa-apalah, lotion muka ke apa yang ada bau wangi.
yang wangi dia tu semerbak kan, ada kan. Baik lagi, deodoran ni kadang-kadang masa kita cium dekat botol dia wangi, tapi bila pakai setelah bercampur dengan bakteria hilang wangi dia. Itu tak ada masalah. Tapi kalau wangi dia memang sampai jadi macam perfume, itu tak boleh. Ada ke? Deodoran yang memang wangi macam perfume, ada kan? Maknanya yang tu dia kira wangi. Lagi, dia tak perasan kadang-kadang pewangi pakaian. Yang masa kita basuh baju, kita akan letak dia di akhir. Ataupun kadang dia dah masuk dalam sabun, 3 dalam 1 kan. Dah masuk semua dalam sabun, yang bila kita basuh, baju tu akan wangi. Sebab ada orang dia dah terbiasa dengan pewangi pakaian. Ini menyebabkan bila pakaian dia tak bau wangi, lepas basuh dia rasa busuk. Padahal tak busuk pun, cuma tak bau wangi. Kalau tak wangi je kita kata busuk, padahal tak busuk. Busuk ni apa definisi dia? Kena cari dalam kamus balik lah kan. Busuk ni apa sebenarnya? Sebab dia macam sifat kan yang fleksibel untuk orang. Ada orang dia kata yang ni wangi, ada orang lain kata busuk. Perfume sekalipun, ada orang kata yang perfume ni busuk dia kata. Padahal perfume. Contoh kalau Arab tu kan dia ada oud kan, oud. Tahu bau oud? Minyak wangi oud biasa lelaki pakai. Dia minyak wangi kalau Arab tu suka. Sebotol besar tu ada harga 4,000. Oud yang betul-betul dia kayu kan, daripada kayu. Jadi orang Melayu banyak tak suka. Kita kata busuk. Dia macam tajam bau dia kan. Kita tak suka bau tu. Tambah perempuan lagi tak suka. Maknanya kita kata walaupun minyak wangi, dah namanya minyak wangi, masih lagi ada orang kata busuk. Jadi busuk dengan wangi ni dia sifat lah kan. Bergantung pada orang. Jadi pakaian sebenarnya normalnya setelah kita basuh pakaian tu dan kita letak sabun, dia tak busuk dah sebenarnya. Cuma mungkin dia tak wangi sebab tak ada pewangi. Tapi orang yang dah biasa letak pewangi, dia akan rasa kena juga letak pewangi. Baik, pewangi ni kena ada kadar dia. Baik, kalau misal kata dah lepas basuh dia wangi, yang masa kita sedia baju tu kita senyum-senyum je, bahagia bau wangi. Kadang-kadang memang kita suka bau wangi. Tapi sebenarnya wangi-wangi yang artificial ni, ada kajian menunjukkan kebanyakan yang mengalami sakit hati, bukan sakit hati tu kan, yang sakit penyakit pada hati kita. Hati kita tu ada yang dia kan, fungsi hati kita ialah buang toksin ya. Itu fungsi fizikal dia. Jadi bila dia sakit dia rosak hati dia rosak. Hati yang dia sakit hati ada 2 kan. Satu sakit hati, patah hati kan, terasa hati. Bukan yang tu. Ni yang hati fizikal. Dia boleh sakit organ hati tu dia boleh sakit kan. Antara punca dia sakit adalah terlalu banyak menghidu wangi-wangian yang buatan. Sepatutnya wangian yang menyihatkan, yang jadi terapi tu yang asli. Biasanya daripada bunga contoh kan. Kita kan biasa bau wangian lavender contoh. Wangi bau lavender. Tapi kalau pergi petik bunga lavender betul, wangi dia tu slow sangat gitu kan. Dia takkan mampu mewangikan satu ruangan pun. Kalau kita letak pasu bunga, ada bunga lavender kat rumah kita, dia takkan baukan satu ruangan pun. Dia wangi sikit je. Jadi yang bau wangi satu ruangan tu dah artificial kan? Ataupun mungkin pati, betul-betul pati. Mungkin beribu-ribu batang pokok dapat satu botol kecil ni. Itu pati kan? Yang artificial, yang buatan ni dia merosakkan kesihatan. Dan kajian menunjukkan kebanyakan yang dapat penyakit ni adalah wanita suri rumah. Sebab tiap-tiap hari bau wangi. Termasuklah wangi baju, pewangi lantai, pewangi apa lagi, sabun basuh pinggan kan, shampoo, sabun. Dan semua yang ada dalam rumah tu semua wangi. Tambah yang suka letak pula penyembur wangi kat rumah, macam pejabat ni kan. Ataupun memang kerja juga, ini juga pejabat dia ada penyembur wangi tu kan. Pewangi sejadah, pewangi telekong, pewangi kapet, pewangi. Ada yang letak memang pewangi gel tu kat rumah, suka bau wangi. Baik. Jadi yang terapi tu dia lain lah sebenarnya kan. Baik, tapi tak apa. Itu bab kesihatan tu masing-masing lah kan pilihan. Kalau dah sakit dah tak boleh buat apa lah kan? Tapi itu antaranya. Cuma nak sebut bila kita kata bila kita suka wangi kan, kalau pakaian kita tu tahap wangi dia sampai tahap yang pakai 3 hari tak hilang bau wangi dia. Ada kan pewangi yang macam tu kan?
Dia pewangi pakaian yang kita guna untuk basuh baju tu. Tapi bila kita dah pakai baju tu masih wangi macam perfume. Tapi itu bukan perfume kita sembuh. Dia pewangi baju yang masa kita basuh baju tadi. Maka itu termasuk juga. Itu tak boleh juga. Ini maknanya dia termasuk kita berwangi-wangian. Apalagi yang sampai 3 hari tak hilang bau. Maknanya kuat sungguh. Minyak wangi lagi mahal, lagi tahan lama. Dan yang tahan lama tu lagi bahaya untuk wanita. Dia apa lagi? Yang apa sajalah yang asalkan mengeluarkan bau wangi-wangian semerbak, maka itu termasuk yang tidak dibolehkan. Menarik perhatian. Kadang-kadang kita mungkin tak pakai dah, tapi anak-anak dara dalam rumah yang pergi kerja. Sebab ada sebagian orang berfikir bila tak pakai wangi-wangi ni tak bersih. Dia rasa macam kan kalau kat pejabat kadang-kadang kawan-kawan semua pakai minyak wangi. Kita tak ada, kita tak pakai. Tu mula kawan-kawan kata, apalah awak ni kan pergi pejabat malas ke nak sembuh, ke tak ada duit nak beli minyak wangi. Macam-macam dia kata. Tetap kita kena bertahan lah. Jangan sampai kita akhirnya kerana kita bekerja yang tak wajib tu, akhirnya kita buat dosa dengan berwangi-wangian. Baik. Kemudian itu yang pertama, kalau yang pakai tu perempuan je, wanita yang pakai wangi-wangi ni, maka dah termasuk satu dah langkah lah, satu sebab yang akan jadi wangian tu jadi satu racun ataupun dosa kepada kita. Baik, yang kedua, kalau wanita pakai tapi dia tak keluar rumah pun tak ada masalah. Untuk suami ataupun duduk seorang-seorang pun tak apa dalam rumah ni. Tapi tak ada siapa dalam rumah tu. Kan? Tak ada ajnabi yang datang ke rumah kita, dan tak ada juga kita pun tak keluar rumah. Ini yang kadang-kadang isu postman datang. Postman datang rumah, macam mana? Kita tengah wangi. Sebab tu sebenarnya kalau orang datang rumah, sebenarnya yang perlu buka pintu orang lelaki. Tapi selalunya perempuan yang terkejar-kejar kan. Sebenarnya bahaya kalau perempuan yang terkejar-kejar buka pintu ni. Satu, perempuan kalau nak buka pintu kena pergi cari tudung. Bila dia kalut sangat nak buka pintu, tudung sengit-sengit, rambut terkeluar. Kan? Stocking ada sempat nak pakai. Dia pakai bengkokkan lutut sikit nak tutup kain tu kan, bagi tutup kaki. Lepas tu tersilap, bila terselak-selak dia lupa dia berdiri tegak, tak nampak kaki. Banyak risiko untuk nampak aurat dia. Kan? Sebab tu kalau boleh kita didik biasakan dalam rumah kita, ada je orang picit loceng ke, ada orang bagi salam ke, orang lelaki yang kena lari keluar. Tak kira lelaki tu budak pun tak apa. Kan? Suami ke, anak ke, siapa saja yang lelaki yang ada dalam rumah kita, dia yang kena keluar. Sebab satu lagi, kalau wangi macam tu, kita keluar je postman datang, dah kena dah dosa. Takkanlah nak tukar baju pergi ambil barang postman pun. Saja hanya nak ambil barang postman bagi, takkan nak tukar baju. Kan? Kadang-kadang yang wangi tu pula bukan baju kita, kulit ni. Kita sapu dekat kulit. Ataupun sabun kita tu wangi dia tu semerbak sangat. Memang berisiko. Baik, kemudian yang ketiganya, ia dipakai sehingga menarik perhatian bukan mahram, sama ada dengan niat atau tanpa niat. Jadi maknanya berwangi-wangian sehingga menarik perhatian yang bukan mahram ni, dengan makna kata bukan mesti keluar rumah. Kadang-kadang orang tu datang rumah kita, kan? Kita duduk dalam rumah kita, kan? Macam tadi postman datang, kan? Sama juga. Dan di sini isunya adalah dengan niat dan tanpa niat. Untuk wangi-wangian tak payah niat nak menarik perhatian, dia akan berdosa juga walaupun tanpa niat. Sebab isunya adalah perbuatan itu. Dia sama dengan pakai pakaian kita ni kan. Sebab ada orang dia buka aurat, lepas tu bila orang kata ni buka aurat, kenapa pakai macam ni, dia kata kita tak ada niat pun nak tunjuk-tunjuk apa-apa. Kita tak ada niat pun nak tarik perhatian sesiapa. Ada dalam bab pakaian, dalam bab wangian, dia bukan pasal niat. Tak ada niat pun tetap dosa. Sebab yang ni adalah dosa yang tak perlukan niat. Ya? Macam mencuri, ya? Mencuri tak ada niat apa-apa je, saja suka-suka, dosa. Kan? Sebab itu perbuatan yang tak perlukan niat. Dia ada yang perlu niat, baru dosa. Contoh apa? Kita nasihatkan kawan kita, nasihat kita elok-elok je. Kan, petang ni awak pergilah kat taman bagi healing sikit kan. Awak kan ada masalah kan, pergilah taman. Tak pergi mana-mana, duduk kat taman tu 2-3 jam.
elok je kan. Tapi niat apa? Supaya tak datang kuliah kat Masjid Imam Syafi'i. Contoh. Maknanya yang itu dosa dengan niat. Tapi kalau tak niat yang tak baik, niat dia baik, maka tak dosa. Jadi ada memang dosa yang perlukan niat, tapi ada dosa yang tak payah pakai niat pun dah dosa. Okay. Baik, kemudian muka surat 114 ada kotak atas tu, situasi dengan boleh atau tidak. Baik, situasi yang pertama, memakai wangian di luar rumah yang ada lelaki ajnabi. Jawapannya tak boleh. Yang kedua, memakai wangian dalam rumah dengan adanya lelaki ajnabi. Jawapannya tak boleh. Yang ketiga, memakai wangian dalam rumah yang tidak ada lelaki ajnabi, barulah boleh. Jadi maksudnya kat situ yang pertama, untuk wanita berwangi-wangian, dia bukan mengenai di mana kita berada, tapi di depan siapa. Jadi kalau dalam rumah pun ada orang yang sewa-sewa rumah ni kan, ada yang jenis sewa rumah satu rumah 4 keluarga. Ada pakai bilik-bilik kan. Jadi satu keluarga satu bilik gitu. Suami isteri, maknanya ada ajnabi lah dalam rumah. Yang tu mana dia tak boleh pakai langsung. Kalau pakai betul-betul dalam bilik, itu pun payah tu, sebab toilet dia kongsi. Kan ada yang macam tu kan. Bila toilet kongsi, maknanya nak keluar pergi toilet je dah tak boleh lah, pakai wangi-wangi tu. Kita mungkin kalau cukup ekonomi tu tak ada lah isu tu. Ni biasanya orang yang kadang-kadang yang datang bekerja kan, dia tak cukup dari segi kewangan ekonomi, dia kongsi-kongsi macam tu lah. Baik, yang seterusnya, mencintai kebersihan dan keindahan. Sabda Rasulullah SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan sukakan keindahan. Baik, hadis ni menjelaskan kepada kita Allah suka yang indah dan suka keindahan. Ini jadi hujah sebahagian orang yang kata, sebahagian orang kata Allah kan suka yang indah, yang cantik-cantik, sebab tu kita pakai cantik-cantik. Kan ada dalil dia, ni hadis dia. Sini kita perlu faham, bila Allah sebut cantik, maka dia mesti cantik di sisi Allah. Jadi bila Allah kata cantik, laki cantik macam mana, perempuan cantik macam mana, di sisi Allah. Baik, wanita kalau cantik di sisi Allah, antaranya adalah tutup aurat bila keluar rumah, kemudian tidak berwangian. Jadi walaupun semua orang keliling kita kata pakai wangi-wangi itu bagus, pakai wangi-wangi itu cantik, pakai wangi-wangi itu buat orang selesa, tapi Allah kata tak, maka tidaklah untuk wanita. Kalau ada yang bekerja di tempat kerja tu, memang kadang-kadang kerja ni yang jadi faktor kan. Di tempat kerja tu kawan-kawan semua pakai minyak wangi. Akhirnya menyebabkan ni boleh perhatikanlah, mungkin anak kita ke kan, kita mungkin dah tak kerja. Kalau kat sini ada yang kerja, maknanya hari ni dia ponteng. Ini hari kerja kan. Jadi maknanya yang kerja dalam rumah kita. Kadang-kadang dia mula-mula dia mungkinlah, misal kata dia sekolah agama, dia tak biasa pakai wangi-wangi ni kan. Tiba-tiba waktu dia bekerja, kawan-kawan dia semua pakai wangi-wangi. Akhirnya dia nak cuba-cuba. Mula cuba sikit-sikit, ataupun bila kita tak bagi, kadang dia pergi tempat kerja dia pakai juga. Sebab kawan-kawan kadang-kadang ejek. Ada ni memang berlaku. Kawan-kawan kata kau ni busuk lah. Sebab bagi orang yang dah biasa wangi, dia kalau tak wangi dia kata busuk. Padahal tak busuk pun, cuma tak ada bau. Dan bau manusia bau manusia ni dia kata dia kena bau perfume baru dia rasa wangi. Yang ni maknanya kalau itu antara syarat bagi wanita, antara syarat kenapa wanita dibolehkan bekerja seandainya mampu untuk mengawal diri daripada melakukan dosa. Kadang-kadang untuk kawal diri buat dosa ni, salah satunya pengaruh orang keliling lah. Macam mana kita boleh kawal juga keimanan kita. Baik, muka surat 115. Antara kemudaratan yang mungkin berlaku bila wanita berwangi-wangian yang pertama, jika dia sedang berada di suatu majlis, ia mungkin mengganggu tumpuan mereka kepada majlis tersebut. Yang kedua,
jika wanita itu melintasi sekumpulan lelaki dengan wangiannya, mungkin mereka boleh bertindak mengganggu maruah wanita tersebut kerana terangsang dengan wangiannya. Yang ketiga, jika dia hampir dengan seorang lelaki, mungkin ia bakal mengundang fitnah zina mata dan hati ketika jiwa lelaki itu tergugat dan matanya memandang buat kali kedua dan ketiga kepada pemilik haruman itu. Baik, jadi apa dia kemudaratan yang mungkin berlaku bila kita pakai wangi-wangi? Yang pertama, kadang-kadang kita duduk sama-sama perempuan tapi kita pakai keluar dari rumah. Apa jadi bila kita duduk dalam satu majlis, dia boleh mengganggu orang lain daripada fokus. Itulah fitrah. Salah satu kalau nak faham kan, fitrah lelaki dengan wanita yang berbeza. Orang lelaki kalau dia pakai wangi-wangi kan, dalam satu masjid misalnya, orang ni pakai mis abyad, kawan sebelah dia pakai oud, ni nama-nama minyak wangi yang sebelah dia pakai amirul oud kan, yang sebelah dia pakai dunhill, lain pula, yang sebelah dia pakai boss kan. Minyak wangi lain-lain tapi dia boleh buat kerja masing-masing. Tapi kalau perempuan, kita bau wangi orang sebelah kita, mula waktu tengah kuliah kita diam tapi duk fikir, dia beli mana minyak wangi ni, sedap bau. Nak tanya lepas ni, kadang-kadang tak tahan lepas ni, sekarang juga tengah ada kuliah tu, awak beli mana minyak wangi? kita memang itu kita kan, biasa-biasa perempuan suka tengok orang tu pakai apa, Tupperware cantik pun kita tanya beli mana kan. Orang tu bawa beg cantik pun kita tanya berapa harga. Kita nak gitu kan. Jadi itu menyebabkan terganggu orang keliling kita kan, tanya bau sedap ni, bau beli kat mana, harga berapa, sembang panjang pula kan, ada dapat diskaun dah kan, panjang cerita. Jadi maknanya walaupun sama-sama kita, tapi bila kita pakai wangi di luar daripada rumah, duduk dalam satu majlis, dia boleh mengganggu. Itu fitrah dia, fitrah yang ada pada wanita. Tengah solat lagi lah kan, solat bau pula sejadah orang sebelah bau berubah. Ni nak tanya mana nak cari minyak wangi ni, beli kat mana walaupun sejadah bukan dia kan, tapi dia memang ada lah fitrah mengganggu tu. Cuma kalau sejadah memang tak dosa. Dosa bila mana? Bila sejadah tu kita punya dan kita angkat sejadah tu bawa dengan kita keluar daripada ruangan solat kat masjid. Waktu kita jalan tu orang bau wangi daripada hayunan sejadah tu, dia kira kita juga, sebab kita bawa. Kalau kita pegang sejadah gitulah kan, letak sejadah kat tangan tu kan bau. Kalau lipat masuk dalam beg orang tak bau, okey, tak apa tu maknanya apa saja haruman yang keluar daripada kita kan, yang tu kita kena jaga. Baik, yang kedua, jika wanita itu melintasi sekumpulan lelaki dengan wangian. Yang ni bahayanya kalau kita misalnya ada sekumpulan lelaki, tiba-tiba kita lalu. Dan lelaki tu, kalau lelaki yang lemah iman dia memang boleh, memang kita kata secara fitrah wangian pada wanita itu merangsang nafsu. Kan? Dia lain kalau lelaki yang wangi, memang beza, perasaan dia beza. Jadi boleh menyebabkan akhirnya kita sendiri dalam bahaya. Sebab dia terangsang, maka dia akhirnya ikut kita. Akhirnya boleh membahayakan maruah kita sendiri. Itu yang kadang-kadang ada orang perempuan dia kata, kita tak buat apa-apa pun, kenapa dia buat macam ni kat kita, kenapa? Dah, kita memang tak buat apa-apa tu. Kita kata, kita punya kesilapan dan dosa wanita ni kadang-kadang tak buat apa-apa, tak kacau orang. Nampak macam tak kacau orang. Tapi hanya dengan pakaian kita, dengan apa yang kita buat, dengan penampilan kita, itu saja dah akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi yang Islam doa ajar ni adalah kaedah-kaedah perlindungan diri untuk kita wanita. Sebab itu kita katakan semakin kita menjauhi ajaran agama, maka semakin kita sedang merendahkan diri kita dan mengembalikan kedudukan kita yang hari ini telah dijadikan sebagai manusia yang dulunya pernah dianggap macam barang. Dulu kan perempuan ni macam barang kan. Zaman Arab Jahiliah, kita tu macam barang. Kalau suami meninggal, kita tu boleh diwariskan, ikut suka dia nak bagi-bagi kat siapa. Kita tu termasuk dalam harta warisan. Nak dapat warisan memang tak lah. Kita sendiri tu boleh dibagi. Nak bagi kat saudara mana, anak mana ikut. Maknanya dulu kita tu pernah ada pada kedudukan macam tu ketika kita tidak beramal dengan Islam, dengan ajaran Allah. Dan kemudian ajaran Islam mengangkat kedudukan kita sampai kita dianggap sebagai manusia hari ini. Kita dapat juga harta warisan. Itu pun masih tak puas hati sebab tak sama banyak. Padahal dulu kita tu bukan kata takat tak dapat, kita diwariskan. Jadi
Maknanya kita kata wanita tu bila kita mengamalkan ajaran Islam dengan sesungguh-sungguhnya, di situlah kedudukan kita sedang diangkat pada kedudukan yang lebih tinggi. Kan? Semakin kita mengamalkan Islam, semakin tinggi kedudukan kita. Sehingga kita tengok Nabi SAW betul-betul menghormati isteri baginda kan. Walaupun contohnya Ummu Salamah kan, Ummu Salamah kan isteri Nabi yang usianya dah agak lanjut kan. Walaupun kata dah bahasa kita warga emas kan, kita kata dah warga emas, dah kita, kalau kita lah kan ada suaminya maknanya lebih muda daripada isteri. Lepas tu isteri bagi pendapat, dia kan kata dah lah tak payah duduk cakap apa-apa dah kan. Apa lagi pendapat tu dalam urusan politik negara pula. Ummu Salamah boleh bagi pendapat kat Nabi dan Nabi terima. Kan maknanya macam mana pandangan wanita juga dihormati dalam Islam. Yang masa zaman sebelum daripada Islam, bahkan jadi kebiasaan Arab Quraisy di Mekah, orang perempuan dia selalu diam, tak berani nak keluarkan pendapat. Sebab orang lelaki suka pandang lekeh. Sampai hari ni ada kan, ada orang lelaki suka pandang lekeh pandangan orang perempuan. Hati-hati. Kalau itu terjadi, maknanya dah termasuk seolah-olah cara berfikir kita dah macam Arab jahiliah. Baik, itu yang kedua. Maknanya Allah nak jaga kita dengan cara kita jaga diri kita. Yang ketiga, kalaulah kita dekat dengan orang lelaki yang bukan mahram, kemudian orang lelaki yang bukan mahram tu pandang kali kedua. Biasanya kalau dah wangi tu, dia akan tengok sekali lagi siapakah yang empunya diri tu kan. Siapakah yang tuan empunya bau seroja ini, contohnya. Bau wangi tu kan. Macam zaman dulu-dulu gitu kan, kenanga, meluh kan, seroja dan bunga-bunga tu. Bau tu menyebabkan orang laki ajnabi ni boleh menoleh kali kedua, dan bila dia menoleh kali kedua dengan sebab wangi kita, masa tu dosa. Dia dah dapat jatuh dosa zina mata. Lepas tu zina hati pula bila dia balik mula fikir tentang wanita tu. Perempuan tu wangi. Padahal wangi masa tu je. Ni sembang anak saudara, dia belajar kat Turki. Saya nak bagi minyak wangi kat dia, dia lelaki kan. Dia kata orang Turki tak pakai minyak wangi. Memang saya pergi sana hari tu pun tak ada bau wangi-wangi kat jalan. Memang tak bau. Maknanya dia orang bau asli je kan, bau Malaysia. Dia tak pakai wangi-wangi. Tapi anak saudara kata gini, yang pakai wangi-wangi kat sana ni biasanya couple. Couple yang belum kahwin tu, dia pakai wangi-wangi. Yang tu je. Lepas kahwin tak ada maknanya kalau orang biasa-biasa tak couple, dia tak wangi. Jadi kita tahu kalau dia wangi, maknanya dia ada couple. Kalau perempuan tu wangi, maknanya dia ada power. Kalau lelaki tu tiba-tiba wangi, maknanya dia ada power. Jadi maknanya apa? Memang betul-betul digunakan untuk sebagai daya tekan. Dan kalau balik dia berfikir tentang wangi-wangi tu, yang padahal lepas kahwin tak wangi macam tu pun. Dia wangi masa nak tarik perhatian. Dengan makna kata memang jelas menunjukkan wangi-wangian boleh menarik perhatian. Dan boleh bawa kepada zina hati bila balik mula fikir. Kan, untuk mula berfikir tentang siapa yang pakai bau wangi tadi. Berfikir-fikir tu dia berjatuh kepada zina hati. Ada yang kata zina hati, zina mata ni dosa ke? Sebab dia macam benda tak zahir kan. Dosa tak? Dia dosa hati. Dosa hati ni dia tak dicatat sebenarnya. Tak ada dalam buku catatan amalan, sebab ada dalil hadis yang menyebutkan bahawa setiap apa yang kita niatkan, kalau niat tu baik, maka malaikat akan catat dengan 1 pahala. Kalau kita buat apa yang kita niatkan, dapat 2 pahala. Tapi kalau niat tak baik, kita tak dapat apa-apa. Bila kita buat benda yang kita niatkan tu, barulah kita dapat dosa. Jadi untuk dosa yang ada dalam hati dia belum dicatat. Cuma bila kita sebut dosa hati, apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi ialah dia merosakkan dan mengotorkan hati, yang kalau dibiarkan dia akan berhimpun dan akhirnya akan terzahir. Cuma bayangkan kalau dia selalu fikir, dia selalu buat zina mata, dia selalu tengok sana tengok sini, akhirnya dia akan yang terjerumus tu sebab dia tengok. Kan? Kalau dia tak pernah tengok, dia takkan semudah itu untuk melakukan dosa tu. Jadi dia termasuk dalam noda-noda hitam yang dihimpunkan dalam hati, yang satu hari akan terkeluar, akan terbebas dan akan dilaksanakan dalam bentuk perbuatan. Itu yang maknanya disebutkan sebagai dosa hati. Cuma bagi orang yang betul-betul nak menjaga hubungan dengan Allah, dia dah anggap dosa.
Sebab dia ada level kan manusia ni. Ada orang bila betul-betul buat benda haram baru kira dosa. Ada orang dia buat benda makruh pun bagi dia dah berdosa. Ada orang benda harus pun bagi dia dah berdosa. Walaupun sebenarnya tak dosa. Maksudnya merasa berdosa. Contoh ginilah. Ada orang tak pernah solat tahajud. Tak dosa kan? Tahajud kan sunat kan? Okey je dia rasa. Okey je, yang penting aku solat 5 waktu. Tapi ada orang dia selalu solat tahajud, tapi sekali tinggal rasa berdosa sangat. Padahal tak dosa pun. Jadi rasa berdosa tu sebenarnya satu kebaikan, menyebabkan dia akhirnya minta ampun pada Allah. Bukan minta ampun atas sebab tinggalkan solat tahajud, tapi minta ampun atas sebab boleh jadi punca dia boleh tertinggal solat tahajud tu adalah kelalaian dia. Ada apa dosa dia buat? Mungkin dosa lain lah. Dosa apa dah buat sampai tertinggal tahajud? Dan entah kelalaian apa kita buat sebelum tidur malam tadi, kesilapan apa kita buat sampai kita boleh tertinggal tahajud malam ni. Bagi dia rasa bersalah sangat dia tak buat tahajud. Sama macam orang biasa datang pengajian kan. Kalau selalu datang tak ponteng, tiba-tiba sakit rasa bersalah sangat kan. Kalau terlepas ruginya tak dapat. Tapi yang biasa tak datang, sekali datang pun rasa bertuah lah. Rasa hebat lah. Oh, mujur aku datang. Biasa tak datang pun kan? Jadi maknanya itu biasa-biasa tahap itu. Dalam bab amalan pun sama. Jadi orang yang betul-betul jaga hati dia supaya hanya ingat Allah saja ada dalam hati dia, tu bila tiba-tiba teringatkan perempuan sana, teringatkan ajnabi, teringat benda tu, dia rasa berdosa dah. Tu benda baik lah, bukan tak baik. Baik, kemudian muka surat 116. Mengapa wangian itu berdosa? Mengapa wangian itu berdosa? Yang pertama sekali, muka surat 117, haruman yang datang dari seorang wanita mampu menarik syahwat lelaki. Dan dalam satu ayat surah Al-Hijr ayat 24, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaakhirin. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu, dan sesungguhnya kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian daripada kamu. Baik, muka surat 118, dalam menjelaskan sebab turunnya ayat di atas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kanat imra'atun hasna'u tusalli khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fakana ba'dul qaumi yastaqdimu fi as-saff al-awwal li'alla yaraha wa yasta'khir ba'dhum hatta yakuna fi as-saff al-mu'akhkhar fa idza raka'a nadhara min tahti ibtayhi. Bahawa apabila ada wanita cantik yang menunaikan solat di belakang Rasulullah SAW, sebahagian golongan para sahabat, iaitu para sahabat radhiyallahu anhu yang teguh imannya, mengambil saf hadapan agar mereka tidak dapat melihat wanita tersebut, dan sebahagian yang lain pula memilih saf yang paling belakang, maka apabila rukuk mereka dapat melihat wanita tersebut dari celah ketiak mereka. Ni cerita sahabat zaman Nabi pergi solat kat masjid, duk fikir lagi nak tengok perempuan masa tengah solat. Jadi memang ada tu penjelasan ni dalam kitab oleh Imam Ahmad, hadis ni oleh Imam Ahmad, dan mana ayat Quran tadi cerita Allah bagi tahu, lepas tu turun ayat. Daripada cerita tadi turun ayat, Allah kata kami mengetahui, Allah tahu siapa yang pilih saf depan, siapa pilih saf di belakang. Kenapa? Allah bagi tahu, Allah tahu. Jadi sahabat ni, kita nak kata sahabat macam tu juga. Ya, sahabat juga manusia biasa. Cuma bezanya sahabat cepat bertaubat. Allah bagi tahu kesilapan dia dan cepat-cepat dia taubat. Maknanya di sini juga sebenarnya lahir hukum, perbezaan hukum antara wanita tua dan wanita muda ke masjid. Ada beza. Sebab dalam hadis ni cerita apa? Ada wanita-wanita cantik, wanita muda yang cantik pergi solat ke masjid, rupanya boleh mengganggu iman sebahagian lelaki yang tiba-tiba pilih saf belakang supaya dapat tengok perempuan masa dia rukuk. Sebab dia tahu kalau nak menoleh tengok Nabi ada, tak berani lah. Malu ke Nabi tiba-tiba menoleh tengok perempuan lama-lama. Ini maknanya iman yang teguh. Hari ni orang tengok perempuan lama-lama tak malu pun. Padahal tu tak boleh, lama-lama macam tu tak boleh. Jadi malu nak tengok masa tengah biasa-biasa, nak tengok masa tengah solat. Macam mana lah agaknya masa rukuk tengok celah ketiak.
Kita memang tak nampak sebab pakai telekung kan. Dia nampak tu nak bagi tahu orang lelaki ni mata tajam. Dia boleh nampak. Kita dah berasa tak nampak sebab kita tak nampak. Allah tak bagi orang perempuan mata tajam macam orang lelaki. Sebab kita tak perlu mata terlampau tajam macam tu. Orang lelaki perlu. Keperluan dia untuk di medan jihad. Dalam perang, dia kena nampak musuh datang kot kanan kiri depan belakang. Sebab tu dia masa bawa kereta pun dia nampak kereta keluar dari kanan kiri depan belakang. Dia lebih nampak dibandingkan wanita. Orang perempuan bawa kereta tak nampak belakang dah kan. Kita kata, oh kita tak ada mata kat belakang. Dok, tajam ni maknanya bukan dia tengok, dia tak tengok pun dia nampak. Kan? Sebab tu orang perempuan disuruh jaga aurat, sebab orang lelaki tak tengok pun dia nampak. Jadi orang perempuan tak tutup aurat tepi jalan, dia tengah bawa kereta, dia nampak yang tepi jalan walaupun dia tengah tengok kereta depan. Kalau kita tengah tengok kereta depan, tak nampak dah kanan kiri. Iklan memang tobat tak baca dah lah. Papan iklan tu tak nampak dah. Orang lelaki nampak. Lepas tu tengah bawa kereta tengok depan, dia boleh sebut nampalah perempuan tu pakai gitu. Kita tengok depan ada apa, tak ada, orang yang tepi jalan. Dia nampak. Jadi memang nampak. Dalam ayat, dalam hadis ni sebut, maknanya mereka boleh terfikir nak tengok. Itu fitnah wanita kan? Sampai mengganggu khusyuk dalam solat, siap pilih soft belakang lagi. Sebab nak tengok. Baik, di muka surat 119, poin yang kedua, sebab apa wangian itu berdosa? Sebab perhiasan dan wangian bagi kaum wanita hanya terhad kepada golongan tertentu sahaja. Berdasarkan kepada firman Allah surah An-Nur ayat 31, panjang ayat ni. Tapi di sini Allah beritahu wala yubdina zinatahunna illa, panjang tu, li bu'ulatihinna aw abaihinna ila akhir ayat. Nak beritahu kata, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Ini yang mahram. Mahram ni siapa? Suami. Yang kedua ayah. Yang ketiga ayah mertua. Yang keempat anak lelaki. Yang kelima putera suami, maksudnya anak tiri. Yang keenam saudara lelaki, maksudnya adik-beradik. Adik-beradik kita yang lelaki. Atau putera saudara lelaki mereka, maksudnya anak saudara yang lelaki, tapi yang anak-anak kepada adik-beradik lelaki kita. Atau putera-putera saudara perempuan mereka, maknanya anak saudara tapi belah kakak ataupun adik perempuan kita. Atau wanita-wanita Islam, maknanya sama-sama kita lah, wanita Islam. Atau hamba sahaya, hamba yang mereka miliki. Atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Maksudnya, apapun hiasan kita terhad kepada golongan ini saja. Mahram lah mudah contoh ni, bahasanya keluarga kita lah. Maksudnya yang luar tu memang tak boleh, termasuk wangi-wangi. Itu sebab yang kedua. Baik, sebab yang ketiga, muka surat 120, wangian yang dipakai oleh wanita boleh menjadi senjata syaitan. Hadis Nabi SAW, al-mar'atu awrah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita adalah aurat, maka apabila dia keluar dari rumah, syaitan sentiasa memerhatikannya. Jadi setiap kali kita keluar rumah ni, sekarang tengah duduk kat luar rumah ni, perasan tak ada syaitan duduk perhati? Duduk mana syaitan sekarang ni? Kita tak perasan kan? Itu yang santai je kita. Okey, tu tak ada apa-apa. Tak, wanita ni nak keluar kaki selangkah je pada rumah, syaitan perhati dah. Perhati tujuan apa? Nak cari celah mana boleh buat kita jadi fitnah. Celah mana yang dia boleh buat kita jadi masalah kepada keimanan para lelaki. Kat mana dia boleh jadikan kita senjata. Jadi wanita ni senjata untuk syaitan. Syaitan ada senapang, tak ada peluru. Peluru dia kita. Setiap wanita yang keluar rumah dia dah sedia dah. Ni dia tengah cari calon-calon peluru dia. Jadi dia nak pilih kita dengan sebab tu wangi-wangian salah satu daripada senjata yang memang syaitan bila kata dia perhati dah. Dia dah ada dah list down. List. Orang perempuan nak bagi jadi senjata kita, nombor 1 kalau dia wangi. Kalau 2, kalau dia tak tutup aurat. Lagi, apa lagi? Kalau 3, kalau dia tu suka jalan dengan kangkung. Catwalk kan. Kemudian yang keempat, kalau dia gedik-gedik kan. Dia dah ada list. Jadi kita keluar je dia akan tengok. Ada tak ni? Satu dalam list kita ni. Ataupun kadang-kadang okey semua tu tak ada lah. Katalah dah berusia kan. Kita kata takkanlah nak buat dah semua-semua tu. Rupanya kita ni kaki bawah. Masuk juga tu. Nanti dia akan cuba usaha temukan kita dengan geng-geng bawang kita. Supaya bila kita keluar je kita mula membawah.
Dia akan cari celah kat mana supaya kita dapat jadi senjata dia untuk menghancurkan dunia ini. Sebab itulah kita jaga semua ni supaya kita tak jadi senjata syaitan. Dan kita kena ingat Allah selalu warning kepada kita bahawa inna syaitana lakum aduwwum mubin, bahawa syaitan tu adalah musuh kita yang paling jelas, musuh ketat kita. Dan kita, maknanya bila Allah bagi tahu dia musuh ketat, kita kena sentiasa waspada. Kalau kita tiba-tiba santai, maknanya kita tak sedar ada musuh ketat yang sentiasa meninjau. Ni hari ni kalau misalkan kita rasa ada musuh yang tengah duk intip di rumah kita tu, apa kita akan buat? Kita mula akan berhati-hati, pasang CCTV banyak-banyak, panggil bodyguard, telefon sentiasa get ready, bila-bila boleh telefon siapa-siapa. Kita akan sentiasa buat sesuatu sebab tahu ada musuh duk perhati je rumah kita. Jadi macam itulah dalam hidup kita, ada setan yang memang kerja dia duk perhati je kita, cari celah mana nak menghancurkan kita. Masing-masing kita ada kelemahan. Jadi jangan lega dengan kita rasa kita aman daripada godaan syaitan. Kelemahan kita itulah akan diambil kesempatan oleh syaitan untuk membuatkan akhirnya dia dapat menjadikan kita sebagai senjata menghancurkan Islam. Baik, insyaAllah sampai sekarang tu, walaupun tadi kita mula lewat sikit, tapi tak apa, sebab asal awal kita habis halal lebih kurang. InsyaAllah semoga ada manfaat untuk kita semua, dan bukan sekadar kita yang hadir ke sini, tapi juga setiap orang yang ada di sekeliling kita. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As.